Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di dalam video ini, saya akan menerangkan tentang klasifikasi robot berdasarkan sendi mekanikal. Nama saya Nur Atirah binti Muhammad Zubair, bernama metrik D 2018-208-6480. Apa itu robot? Robot adalah sebuah manipulator yang dapat diprogram ulang untuk memindahkan bahan dan peralatan tertentu dengan pelbagai program pergerakan untuk berbagai tugas dan juga mengendalikan serta menygerakkan peralatan dengan pekerjaannya. Seterusnya, robot adalah sebuah sistem mekanik yang mempunyai fungsi gerak analog untuk fungsi gerak organisma hidup atau kombinasi dari banyak fungsi gerak dengan fungsi intelijen. Seterusnya, 6 klasifikasi robot. Yang pertama, klasifikasi robot melalui aplikasi, iaitu terbahagi kepada robot industri. First, pick and place handling, welding, spray painting, assembly, pelletizing, and water jet cutting. Untuk robot bukan industri, yang pertama, healthcare, hospitality, consumer robots, military robots, humanoid robots, agriculture, transport, and companion robots. Dan yang ketiga, untuk tujuan khas, special purpose, for aerospace tasks. Yang kedua, klasifikasi robot melalui konfigurasi mekanikal, sistem koordinat, iaitu terbahagi kepada koordinat Cartesian, koordinat silinder, koordinat sfera atau polar, robot artikulasi, robot gantry, dan robot skara. Klasifikasi yang ketiga adalah klasifikasi robot melalui sistem penggerak, actuation system or power source. Yang pertama adalah kuasa elektrik, iaitu motor elektrik, DC servo, AC servo, brushless motor. Yang kedua, kuasa bendalih, iaitu pneumatik dan hidrolik. Keempat adalah klasifikasi robot melalui darjah kebebasan, degree of freedom, iaitu 1 to 6 degree of freedom, di mana terdapat 6 cabang, iaitu up and down, left and right, back and forward, roll, yaw and pitch. Kelima, klasifikasi robot melalui kaedah kawalan laluan, path control method, iaitu terbahagi kepada 2. A. Non-servo path control, open loop control. First, limited sequence control dikawal dengan switch penghad atau penghadang mekanikal. Sequencer menentukan pengaktifan sendi joint dan setiap sendi bergerak ke tahap maksimum. Untuk B, servo control, closed loop control, point to point path control, iaitu lengan robot bergerak dari satu titik ke satu titik yang lain tanpa mengambil kira laluan yang diambil. Yang kedua, continuous path control, iaitu penambahan dari point to point path control. Lengan robot bergerak dari satu titik ke satu titik yang lain dengan bentuk yang ditentukan seperti lengkung, bulatan atau garis lurus. Yang ketiga, control path control, iaitu robot bergerak sepanjang laluan dan orientasi yang telah ditetapkan. Klasifikasi keenam adalah klasifikasi melalui sendi mekanikal.
Sendi robot adalah elemen penting di dalam robot yang membantu pautan untuk perjalanan dalam pelbagai jenis pergerakan. Sendi dalam robot perindustrian adalah sama dengan tubuh manusia. Ia menyediakan gerakan relatif antara dua bahagian. Kebanyakannya mempunyai sendi perindustrian dan sendi mekanikal yang boleh diklasifikasikan kepada 5 jenis, iaitu linear joint, orthogonal joint, rotational joint, twisting joint dan revolving joint. Ciri-ciri klasifikasi robot. Yang pertama, linear joint. Boleh ditunjukkan oleh L bersama, boleh melakukan kedua-dua pergerakan terjemahan dan gelongsor. Dua pautan harus paksi selari untuk mencapai pergerakan linear. Yang kedua, orthogonal joint. Sendi ini ditapis sebagai jenis O. Ia sama seperti sendi linear, tetapi perbezaannya adalah pautan input dan output akan bergerak pada sudut yang betul. Yang ketiga, rotational joint. Sendi ini diwakili sebagai R bersama. Ia akan membolehkan sendi untuk bergerak dalam gerakan putar di sepanjang paksi yang menegak ke paksi lengan. Seterusnya, twisting joint. Ia dirujuk sebagai sendi T bersama. Ia membuat gerakan berlagak di kalangan output dan pautan input. Paksi pautan output akan menegak kepada paksi putaran. Yang terakhir, revolving joint. Ia dirujuk sebagai V bersama. Paksi pautan output adalah penting untuk paksi putaran dan pautan input adalah selari dengan paksi putaran. Pautan output berputar bertentangan pautan input. Seterusnya, mari kita lihat contoh kegunaan robot di dalam industri.
Perbandingan klasifikasi. Klasifikasi robot berdasarkan sendi mekanikal dan klasifikasi robot melalui konfigurasi mekanikal sistem koordinat, iaitu koordinat Cartesian. Bagi kelebihan klasifikasi robot berdasarkan sendi mekanikal, yang pertama, cepat dan cekap. Kelajuan dan kecekapan adalah kelebihan daya saing utama yang dibawa oleh robot kepada operasi perindustrian. Robot cepat dan sangat cekap dalam menjalankan tugas mereka. Mereka adalah tepat dan mereka boleh melaksanakan pelbagai tugas dan boleh membantu organisasi meningkatkan status kewangan dan kedudukan pasaran mereka. Kelebihan yang kedua, memperbaiki keadaan kerja kilang, iaitu kerja yang membosankan, berbahaya, kotor ataupun sukar ditugaskan dan sesuai untuk robot. Akibatnya, pekerja yang menjalankan kerja-kerja sebelum ini kini dapat melibatkan diri dalam tugasan lain dan dalam keadaan kerja yang lebih baik. Tugas-tugas lain yang lebih menarik dari segi mental dan itu adalah lebih baik untuk kesihatan mereka. Seterusnya, kelebihan klasifikasi robot melalui konfigurasi mekanikal, iaitu koordinat Cartesian. Yang pertama, mereka boleh mendapatkan sampul kerja yang besar kerana perjalanan di sepanjang paksi X rantau kelentangan boleh ditingkatkan dengan mudah. Yang kedua, mereka boleh membawa beban berat kerana kapasiti mengangkat berat tidak berbeza walaupun di lokasi yang lain. Seterusnya adalah kekurangan. Bagi klasifikasi robot berdasarkan sendi mekanikal, mereka memerlukan pemantauan berterusan. Robot perlu dipantau pada setiap masa untuk memastikan bahawa mereka tidak mendapat apa-apa kesalahan mekanikal yang akan menyebabkan mereka terhenti. Ini boleh membawa kepada kerugian kepada syarikat. Dengan kemajuan teknologi, pemantauan robot telah menjadi sangat mudah. Ia juga boleh dilakukan dari jauh. Robot dapat menghantar maklum balas proses mereka melalui teks kepada pengendali. Sekiranya halangan teknikal, ia juga boleh diperbetulkan dari jauh tanpa perlu menghentikan robot. Yang kedua, robot tidak kreatif atau inovatif. Robot tidak mempunyai kapasiti untuk menjadi kreatif atau inovatif. Robot hanya boleh melengkapkan tugas kerana mereka diarahkan melalui pengaturcaraan. Robot tidak mempunyai kapasiti untuk memberitahu apabila keutamaan pengguna berubah dan apa yang mereka mahu. Kelemahan bagi klasifikasi robot melalui konfigurasi mekanikal pula, mereka menjadikan penyelenggaraan lebih sukar bagi sesetengah model dengan mekanisme pemacu overhead dan peralatan kawalan. Kelemahan yang kedua, pergerakan mereka adalah terhad kepada satu arah dalam satu masa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.